Sebentar tadi itu cerita PAS dan juga cerita mengenai gabungan dan juga kerjasama politik. Bagaimana kita memahami persefahaman politik antara parti-parti bagi menghadapi pilihan raya negeri Johor ini. Dan bagaimana situasi semasa yang melibatkan PKR, bersatu dan memberi kesan kepada gabungan parti khususnya dari segi akar umbi dan juga persepsi pengundi. Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid merupakan penyelidik Ilham Center bersama dengan saya, Mr. Talian. Assalamualaikum Dr. Hamidin. Doktor, bagaimana kita melihat situasi di negeri Johor? Parti politik di mana-mana belah pihak pun bercerita mengenai kerjasama politik, bagaimana gabungan. Bagaimana kita melihat ini akan memberikan satu interpretasi yang berbeza di kalangan pengundi dan juga rakyat pada ketika ini. Apatah lagi untuk menghadapi pilihan raya yang dibubarkan pada minggu lepas tempoh hari. Dr. Hamidin. Terima kasih Zul. Kalau kita lihat dengan apa yang berlaku di Johor ketika ini, kita melihat bagaimana bukan saja kerjasama di antara parti mula melihatkan dinamikanya yang sendiri, kita juga melihat bagaimana kocakan di dalam parti juga sedikit sebanyak memberikan kesan kepada pilihan raya. Kita melihat terdapatnya permasalahan di dalam parti Bersatu contohnya, sementara DAP juga sedang berdepan dengan masalah di Pulau Pinang dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, saya kira apa yang lebih menarik untuk dilihat ialah bagaimana pilihan raya negeri Johor ini boleh dijadikan sebagai satu landasan baru bagi mencerminkan kerjasama di antara parti dalam membentuk gagasan menuju ke pilihan raya yang ke-15. Kalau kita lihat PH contohnya, dengan strategi dua benderanya dan juga pada masa yang sama masih lagi membuka pintu kerjasama dengan parti-parti lain, menunjukkan dinamika koalisi ini menjadi semakin hangat semasa di dalam pilihan raya negeri Johor. Tetapi seperti yang Zul nyatakan tadi, ini akan memberikan kecelaruan sebenarnya kepada pengundi untuk pengundi menilai dan menganalisa siapakah yang mempunyai ataupun menawarkan perkara yang terbaik bagi mereka untuk diundi pada pilihan raya negeri Johor. Dr. Hamidin, apa yang diperlukan pengundi pada ketika ini? Kerana ada yang daripada teori parti analisis politik mengatakan bahawa kerjasama itu akan memberikan satu peluang kemenangan yang besar. Namun kalau saya di bahagian UMNO, mungkin saya memikirkan apa yang berlaku di Melaka itu tidak perlu kerjasama tapi masih lagi dapat menghasilkan kemenangan besar kerana akhirnya pilihan raya hanyalah untuk menang. Ya, saya kira ketika ini pengundi sememangnya mahukan pertama sekali dalam konteks kestabilan. Bagaimana kestabilan politik itu harus boleh dicapai. Dan saya kira pengundi di Malaysia ini amat matang, terutamanya di Johor juga, amat matang dalam menilai siapakah yang akan mereka pilih. Dan kebiasaannya dalam melihat kepada senario politik kebangsaan, terutamanya di negeri Johor, mengakui bahawa koalisi selalunya akan memberikan kelebihan kepada setiap parti yang bertanding, kerana ia akan lebih mencerminkan perwatakan kita sebagai sebuah negara bangsa, yang pertama. Keduanya, saya kira koalisi itu akan mampu lebih menarik minat ramai kepada sesebuah kerjasama politik. Jadi ini saya kira yang sedang cuba diguna pakai di Johor untuk menarik lebih ramai pengundi ke dalam satu-satu blok parti itu. Dr. Hamidin, bagaimana pentingnya kerjasama itu dilakukan dengan sebaik mungkin di peringkat pilihan raya negeri Johor ini? Kerana ada tak kemungkinan ianya memberikan risiko kepada sokongan dan juga gabungan di peringkat pusat pada ketika ini? Benar Zul, kalau kita lihat sebenarnya permasalahan yang berlaku apabila pilihan raya negeri Johor ditentukan begitu juga dengan di Melaka, kita melihat bahawa ia sedikit sebanyak akan mengganggu-gugat kerjasama dalam bentuk kerajaan persekutuan. Tapi setakat ini kita masih lagi tidak melihat kocakan yang berlaku di negeri itu akan berlaku di peringkat persekutuan. Tetapi seperti yang saya nyatakan sebelum ini, saya tidak menyangkal bahawa akan berlaku juga kocakan di peringkat persekutuan sekiranya persoalan ini berlanjutan ataupun parti-parti yang membentuk pihak kerajaan persekutuan itu merasakan bahawa mereka ini sudah tidak lagi diperlukan dalam konteks di peringkat persekutuan kerana mereka ditinggalkan di peringkat negeri. Jadi saya kira kerjasama di peringkat negeri itu sedikit sebanyak akan mempengaruhi persekutuan dan pada masa yang sama sekiranya mereka memikirkan tentang PRU yang ke-15, saya kira ketika inilah
seperti Pilihan Raya Negeri Johor ini amat penting bagi mereka mula mengurat langkah mencipta kesefahaman bagaimana mereka boleh membentuk electoral pact. Contohnya tidak semestinya berlaku dalam satu koalisi, tetapi mereka boleh bekerjasama dalam menentukan kawasan-kawasan pilihan raya yang hendak ditandingi. Saya kira itu sekurang-kurangnya harus dilakukan oleh parti-parti politik yang terlibat. Dr. Hamidin, realitinya ialah perbincangan dan juga berita yang banyak kita dengar pada ketika ini buat setakat ini ialah cerita mengenai strategi pasal logo, pasal kerjasama, nak bersama dengan siapa. Justru bagaimana kita memahami bahawa adakah itu yang difikirkan oleh para pengundi nanti? Kerana risikonya hari ini ialah kita mahu partisipasi pengundi. Adakah ianya seksi untuk bagi mereka untuk peluang mengundi? Satu, isu rakyat di manakah diketengahkan? Kerana terlampau banyak diskusi itu menjurus kepada strategi-strategi elitis politik. Ya, Adakah betul. itu satu perkara yang menyebabkan pilihan raya seperti di Johor akan mudah untuk dijauhi oleh pengundi-pengundi? Bagaimana, Doktor? Saya melihat mengapa koalisi ini selalu diperkatakan oleh parti politik sebenarnya ialah untuk mereka sebanyak mungkin menebar jala mendapatkan sebanyak mungkin pengundi yang akan memenuhi kehendak dan cita rasa pengundi pada masa yang sama. Bermaksud kerjasama ini boleh menarik lebih ramai pengundi untuk berada di bawah gabungan sesebuah parti. Tetapi pada masa yang sama, seperti yang Saudara Zul katakan tadi, pengundi juga ketika ini sebenarnya berdepan dengan lebih banyak permasalahan. Contohnya kita masih lagi dengan COVID dan sekarang ini kita tahu 2-3 hari ini COVID semakin meningkat. Okey, dan pada masa yang sama kita juga rakyat juga sedang berdepan dengan himpitan ekonomi akibat kita berada dalam pandemik. Jadi dalam konteks ini kita melihat bahawa bagaimana parti-parti ini selain daripada memikirkan kerjasama, tapi mereka juga seharusnya senada, seirama dalam membentuk bagaimana kepentingan rakyat ini dipelihara. Jadi ini yang amat kurang diperkatakan sebenarnya oleh parti-parti politik. Begitu juga, walaupun Barisan Nasional tidak melakukan koalisinya, tapi kalau kita lihat dalam konteks kempen, Barisan Nasional lebih memperkatakan tentang kelangsungan mereka sebagai sebuah parti. Tidak mengatakan tentang kepentingan rakyat dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini, saya merasakan apa yang perlu dilakukan oleh parti politik selain daripada memperkatakan tentang keupayaan mereka dan kemahuan mereka untuk bekerjasama, mereka juga seharusnya memberikan keyakinan kepada pengundi bahawa kepentingan pengundi itu sentiasa berada di hadapan dalam konteks koalisi mereka.